Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera. Banyak yang telah dicirikan, telah dibicarakan di dalam dialog ini, anjuran Sejahtera Center Negeri Islam Antarabangsa Malaysia, dan kita menyepakati beberapa perkara hakikat bahawa sejahtera itu merupakan sesuatu yang tulen, sesuatu yang murni dan seharusnya ia boleh menyerap di dalam pelbagai sektor dan dimensi kehidupan. Namun harus kita butirkan dan cermati serta murnikan perbincangan ini untuk melihat letak duduknya sejahtera itu di dalam beberapa konteks yang mungkin sifatnya pelbagai. Dan hari ini kita menguji sejauh manakah sejahtera itu mungkin boleh berada, mempunyai tempatnya, mempunyai posisinya di dalam konteks sastera negara. Untuk tujuan perbincangan, apabila kita berusaha mencungkil nilai-nilai sejahtera di dalam konteks sastra dan juga persejarahan, maka kami bawakan dalam perbincangan Dialog Sejahtera pada kali ini sastrawan negara bersama menemani saya, iaitu tidak lain tidak bukan sastrawan negara Profesor Muhammad Haji Saleh. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Syed. Ya, terima kasih kerana setuju untuk tampil walaupun kesempatan ini hanyalah secara digital. Saya sebutkan kepada Prof di awal bicara sebelum kita ke udara tadi, sosok seperti Prof ini selayaknya sepatutnya saya tangani di sisi. Tapi ini digital, ini budaya baru ini Prof. Saya bimbang nanti saya tidak dapat memberikan keadilan kepada perbincangan kita sementelahan Prof yang boleh hadir secara dalam talian ini. Tak mengapa, ini keadaan baru dan insyaAllah kita cuba jugalah sampaikan apa yang boleh pada waktu ini. Nanti mungkin di waktu yang lain kita boleh berjumpa dan ulang balik apa yang dikatakan. Betul. Pengalaman saya dengan Prof dan sastrawan-sastrawan negara yang lain, bagi saya pengalaman yang sangat mahal kerana ada saja kesempatan itu dapat kita kutip hikmah dan juga teladan. Mudah-mudahan kesempatan ini juga Prof ya. Kerana dalam dialog ini kami sentiasa melihat bagaimanakah boleh kita memposisikan sejahtera itu di dalam konteks dan dimensi yang pelbagai. Mungkin kita mulakan dengan elemen sebegitu yang sifat dia secara rawak dan luas, yang idealistik begitu Prof. Kalau kita ingin cuba meletakkan perbincangan sejahtera itu dalam konteks sastra baik, persejahteraan baik, bagaimana harus kami mendekati topik sejahtera ini di dalam kerangka sastra kita? Mohon nasihat daripada Prof. Ya, terima kasih Saudara Syed. Saya cuba menyemak di Malay Concordance Project yang menampilkan 70 manuskrip dan juga teks lama beserta surat khabar lama. Jadi yang saya lihat di sana, perkataan sejahtera yang biasanya dimaknakan dengan makna tenang, tanpa masalah dan aman, lebih luas lagi maknanya. Dari 70 teks ini, saya nampak sejahtera digunakan untuk tempat. Jadi tempat itu boleh sejahtera. Atau negara juga boleh sejahtera. Ataupun perjalanan juga boleh sejahtera. Dan ketibaan orang itu di tempat. Dan dalam suatu konteks yang lain sangat menarik ini, huruf yang sejahtera. Saya kira bahasa, budi bahasa dan cara menulis yang sejahtera. Lepas itu, ini yang agak biasa, perbuatan atau lakuan yang sejahtera. Ditambah kepada itu ialah masa, saat, waktu atau zaman yang sejahtera. Dan satu lagi yang menarik ialah pemerhatian yang sejahtera. Saya kira ini bermaksud pemerhatian itu ialah dengan penuh pertimbangan dan adil pula. Tapi yang terkenal sekali ialah sejahtera yang dilihat pada individu. Seorang manusia, seorang watak, seorang pembesar atau seorang pengecil juga dilihat sebagai sejahtera. Dan menarik sekali, perasaan juga boleh sejahtera. Ini sesuai dengan apa Profesor Zul
sebut sebagai emosi itu, ya, yang sejahtera. Seterusnya disebut alim yang sejahtera, ulama yang tenang, yang murah hati dan murah pendapat, yang ingin berkongsi ilmunya. Seterusnya ke-11, jalan atau cara yang sejahtera. Kita dapat bayangkan kan, cara atau jalan yang tidak menimbulkan masalah, yang membawa keamanan, yang juga tidak membawa mudarat. Ke-12, muafakat yang sejahtera. Tolak ansur, perbincangan yang akhirnya menimbulkan suatu penemuan dan persetujuan, dan inilah yang mensejahterakan. Akhir sekali ialah hidup yang sejahtera, yang juga membawa unsur-unsur dari 12 unsur yang saya sebut di atas tadi. Jadi sangat luas, dan kita menggunakan perkataan ini sudah ratusan tahun, dan dalam penggunaannya ada makna baru yang muncul, ada makna lama yang dilepaskan. Jadi perkataan ini terus berkembang sehinggalah kita gunakan sejahtera hari ini. Dan Profesor Zul menangkap perkataan ini dan membesarkan maknanya, dan juga membawa kesignifikan yang jarang digunakan sebelum ini. Itulah dia, selesai. Ya, Prof. Kalau demikian kita melihat penzahiran, penggunaan, makna yang dibawa di dalam kerangka sejahtera itu cukup luas sekali, dan menariknya tadi Prof menyebutnya sebagai sesuatu yang sudah kita warisi selama ratusan tahun, dan buktinya saya harus sangat berterima kasih kerana Prof merujuk kepada lebih 70 naskah yang membuktikan bahawa perkataan itu sudah berada di dalam budaya kita. Menariknya juga kerana selalunya, bahkan oleh kerana idea sejahtera ini dibawa di dalam kerangka Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan telah pun dihuraikan oleh Prof Kamal di dalam episod-episod sebelumnya. Prof Kamal Hassan menyatakan bahawa satu-satu istilah itu berlaku proses islamisasi terhadap istilah itu. Ya, jadi dalam, kalau boleh saya dapatkan gambaran daripada Prof, sejahtera itu, apakah ia punya elemen akarnya daripada bahasa-bahasa lain? Kerana kita tahu bahawa bahasa Melayu itu sendiri ada pengaruh-pengaruh pelbagai, termasuk Sanskrit dan seumpamanya. Boleh kita berkongsi sedikit inti maknawi kepada sejahtera itu? Saya tak sampai pada peringkat itu, walaupun dalam kamus yang saya rujuk, yang saya suka juga, iaitu kamus Wilkinson, Malay English Dictionary, yang diterbitkan pada tahun 1907, dan oleh itu dia membuat penyelidikan pada kurun ke-19. Ya? Dan inilah makna yang dilihat muncul. Tapi tidak disebut akarnya. Nanti kita boleh cari setelah ini, akar perkataan tu rasanya macam tumbuh daripada cara berfikir kita, cara melihat alam kita, dan cara melihat manusia kita yang mungkin tak ada dalam bahasa lain. Kerana itu yang dihujahkan. Saya ingat dalam dialog bersama Tan Sri Zul, mengapa dialog sejahtera ini diangkat, asalnya adalah kerana kita merujuk kepada falsafah pendidikan negara. Sewaktu mana falsafah pendidikan negara itu meletakkan matlamatnya untuk mencapai pembinaan insan yang sejahtera. Maka itulah berlakunya polemik ini. Dan bercakap soal insan ini, tertarik saya tadi apabila Prof menyebutkan bahawa sejahtera itu dirujuk kepada individu, dirujuk kepada sosok, dirujuk kepada pembesar atau mungkin pengecil. Mungkin ini perlu kita berikan suluhan lebih dalam ini. Siapa sosoknya, apakah elemen-elemen sejahtera individu itu, Prof? Okey, insyaAllah. Nanti saya buka ke rujukan Hikayat Hang Tuah yang sudah selesai saya transkripsikan
ini manuskrip tua yang paling tua tapi belum pernah dikerjakan. Ya, sebentar ya. Teksnya agak besar. Okey, daripada Hikayat Hang Tuah, manuskrip 1706 dari Leiden, saya cuba kutip kalau dapat. Maaf ya. Ya. Tangan saya pun kadang-kadang begitu lembut dan begitu halus sampai tak boleh buka halamannya. Okey, tak apalah. Gini, sejahtera boleh digunakan kepada manusia. Misalnya dalam Hikayat Hang Tuah, saya baca, sekarang hendak ke mana pula kekanda pergi yang sebanyak kini? Maka kata Patih Kermawijaya, adapun kekanda ini ada sudah mendengar kabar raja di tanah Melayu itu terlalu adil dengan periksanya dan hartawannya dan murahnya dan tegur sapanya akan segala dagang dan santri. Kesanalah kekanda sekalian hendak berhambakan diri. Jadi mereka mencari sebuah negara yang tenang dan baik dan sejahtera, dan pada waktu itu dibayangkan bahawa Bentanlah yang mempunyai nilai-nilai ini, dan rajanya pula adil, satu. Dua, periksanya, maknanya meneliti dengan baik sebelum membuat kesimpulan. Dan hartawannya, jadi raja kena kaya ni, ya, tak boleh raja miskin. Dan murahnya, murah bukan makna harga dia murah, boleh beli, tapi murah hati. Murah hati, selalu berkongsi kekayaan. Dan tegur sapanya, ya, akan segala dagang dan santri, dan saya percaya rakyat-rakyat juga. Itulah komponen seorang yang sejahtera, seorang yang adil, seorang yang mempunyai nilai-nilai ini. Semuanya digabung dan kita boleh sebut dia sebagai seorang yang sejahtera. Ya, itulah selesai. Komponen-komponen kesejahteraan itu. Okey. Bagaimana dengan tokohnya? Tadi Prof ada menyebut Patih Kermawijaya yang menyatakan itu, memberikan nasihat. Apakah ada dalam sastra kita menyebut ketokohan itu dan dikaitkan dengan nilai sejahtera? Okey. Ya. Maaf, boleh kita sambung lagi daripada Hikayat itu, tapi dari sudut raja dulu. Akan saya ke Laksmana Tuan Tuah ini, tapi saya nak sebutkan juga apa kata Sultan kepada menteriku keempat. Pelihara akan segala rakyatku baik-baik, adat jangan diubahkan. Pelihara segala rakyatku baik-baik, adat jangan diubahkan. Ini maknanya keadilan juga, ya, dan juga kesentosaan, dan memberi mereka cukup makan minum dan ruang kehidupan yang baik. Jadi ada 4 atau 5 atau 6 unsur yang seorang raja yang baik miliki dan diminta dari orang lain pula. Tentang Hang Tuah pula, dan Raja Keling, Raja India. Keling itu saya harap tak salah faham, adalah sebuah negara yang wujud sebelum Melaka. Kita kenalnya sebagai negeri Keling,
ya, daerah Madras kalau tak salah saya. Dan bagaimana raja ini melihat Hang Tuah, katanya, "Hai Laksmana, terlalu sekali engkau berbahagia dan bertuah, maka engkau beroleh menghadap aku dan berkata-kata dengan aku, berhadapan dengan aku." Jadi Hang Tuah ni punya tuah, ya, yang tuah. Dan lagi satu, bila dia berdepan tu, adapun pada hari ini kita lihat muka Laksmana berseri-seri daripada sedia kala. Maksudnya waktu dia masuk sudah berseri-seri. Saya tak tahu apa bedak yang dia pakai, tapi nampaknya ini satu lagi wajah orang yang sejahtera, orang yang baik. Maka sembah Laksmana, daulat tuanku, apa penglihatan dunia Shah Alam, maka titah demikian. Maka titah raja, kita lihat warna muka Laksmana. Ya, jadi kita mula masuk kepada watak wajah Hang Tuah ini. Seterusnya, Hang Tuah ini orang bijaksana. Bukan saja pandai, tapi bijaksana. Itu pun menarik dibutirkan tu kerana Prof membezakan antara bukan saja pandai tapi bijaksana. Kepada ramai orang yang menganggap pandai dan bijaksana itu sama, Prof. Betul. Dalam bahasa Inggeris, wise, kan? Wise. Okey. Daulat tuanku, pada bicara Patik, Laksmana ni orang bijaksana. Ada juga bicaranya, maka ia bercakap ke bawah duli. Sabar dulu tuanku. Jadi apa yang penting di sini ialah kesimpulan bahawa Hang Tuah itu orang yang bijaksana dan akan diterangkan bijaksana itu. Dan seterusnya, kerana ia tertua daripada banyak yang lain lagi, 4 orang saudaranya, bijaksana barang lakunya dan tahunya. Bijaksana dalam caranya dan juga pengetahuannya, ilmunya. Seterusnya, dikatakan Hang Tuah ini bijaksana dan berani. Apabila ada suatu tandanya, gerak-gerakan dirasainya, maka hendaklah barang sesuatu makanan dan minuman diunduri. Jadi dia boleh baca apa yang ada di hadapannya. Manusia yang mungkin merancang terhadapnya, musuhnya, tetapi juga makanan. Apakah di dalam itu ada racun. Jadi dia ada semacam firasat. Ya, suatu perasaan, suatu bayangan kenyataan yang orang lain tak dapat lihat, tapi dia saja yang dapat lihat. Boleh saya tambah sikit? Selesai ya? Apa supaya lengkap ya? Supaya lengkap. Okey, kita sudah sebut bahawa mukanya manis, selalu manis, dan wajahnya juga jelas, bersih, dan katanya bijaksana pada ilmu firasatnya. Ini ulang balik ya. Bijaksana pada ilmunya, firasat dan tahunya. Nampaknya dalam kesejahteraan ini ada latar ilmu, ada latar pengetahuan yang sangat penting. Dan seseorang itu tidak mungkin jadi sejahtera kalau dia tidak punya kebijaksanaan ini dan pengetahuan ini. Dan Syahdan, ini menarik juga lagi. Dan Syahdan, mulutnya berkata-kata itu terlalu manis. Dan banyak bahasanya diketahuinya. Ada 2 hal ini. Syahdan mulutnya berkata-kata itu terlalu manis. Dia suka makan gula ni. Hang Tuah ni. Nampak gula Melaka lah. Dia dari Melaka kan. Gula Melaka. Dan banyak bahasa yang diketahuinya. Cara bercakap, sopan, budi bahasanya sangat dipentingkan oleh orang Melayu
Dulu dan malah sekarang juga, walaupun kita lupa unsur ini. Dan yang ini saya selalu tekankan, banyak bahasanya diketahuinya. Orang terlupa bahawa Hang Tuah ini bukan saja pandai berkeris. Pada usia dia belasan tahun, dia sudah mengenali dan boleh bercakap 11 bahasa. Inilah saya sebut sebagai genius pengarang hikayat Hang Tuah ini. Sekiranya seseorang itu mau jadi wira di Melaka yang selalu berhubungan, bertemu dengan manusia dari berpuluh-puluh negara lain, dia juga harus besar pengetahuan bahasanya. Jadi, dijadikan wira Melayu seorang yang pandai bahasa. Sekarang ini kita tak terlalu penting mengetahui bahasa lain daripada bahasa kita sendiri. Tapi dulu, di waktu Melaka sedang terkenal, ada 64 bahasa digunakan. Jadi bayangkan, pengarang ini bila nak jadikan hero-nya, dijadikan seorang yang pandai berbahasa. Dan banyak berbahasa. Dan saya nak sebutkan di sini, sebagai seorang pengkaji sastra bandingan, tak ada satu pun karya dunia yang memberikan hero-nya pengetahuan begitu banyak bahasa. Dan ditambah pula, apabila Hang Tuah bertemu dengan Nabi Khidir di Mekah, dan Nabi Khidir ni mengatakan dia seorang darwish yang miskin dan minta dari Hang Tuah 1 dinar, Hang Tuah berikan 2 dinar. Akhirnya Nabi Khidir ni mengatakan, saya bukan darwish yang miskin, tapi saya seorang Nabi, dan sekarang saya berikan kepada Hang Tuah air yang jika diminum, Hang Tuah akan dapat memahami dan boleh bercakap dalam bahasa negeri yang didatanginya. 2 tempat sangat luar biasa tentang bahasa. Dan ini hal yang patut kita serlahkan, masyhurkan, supaya orang Malaysia yang keturunan Hang Tuah ni jangan saja bersilat, tapi jadi berpengetahuan, firasat, manis cara-cara dan lakunya dan lain-lain lagi. Prof, apabila Prof menyebutkan ini, saya pernah mendengar soal keupayaan Hang Tuah itu menguasai berbagai bahasa. Tetapi menariknya hari ini, di dalam kita berbincang ini, apabila kita meletakkan perbincangan sejahtera itu dan mencari suluhan, contoh, teladan, suri yang boleh kita letakkan sebagai model, sementara Prof sendiri sastrawan negara dan bacaannya, liputannya, kajiannya adalah tentang sastra, menarik tadi saya ingin serlahkan semula bila mana Prof mengatakan secara berbanding sastra kita dengan sastra lain, tidak ada keperwiraan yang sepertinya Hang Tuah digambarkan ada intelek, ada kecerdasan yang besar. Kerana saya teringat beberapa tokoh-tokoh dalam sastra lama itu, elemen itu tidak dibesar-besarkan, tetapi Hang Tuah ini ada. Dan saya tertarik tadi bila Prof menyatakan bahawa asas sejahtera itu ilmu. Ia bukan hanya soal nilai sikap baik, tetapi ada kesarjanaan di situ. Yang mana bukan hanya soal orang baik, tetapi orang bijaksana. Itu satu isyarat yang besar saya kira di dalam tamadun bangsa Melayu. Kerana hari ini apabila orang saya lihat seperti bila kata kita kena kembali pakai tanjaknya. Menariknya Prof, kerana orang yang menjual tanjak, misalnya saya tanya, kenapa tanjak ini dinamakan dendam tak sudah? Dia tidak tahu. Kenapa tanjak ini dinamakan ayam patah kepak? Dia tidak tahu susul galur ilmunya, hanya tahu bagaimana membuat. Jadi sepertinya kita sudah tercaput daripada asas ilmu, hanya mewariskan ritual-ritual yang tidak ada makna. Menjadikan kesejahteraan itu tempang. Bolehkah saya sebutkan sebegitu? Bagaimana perangan Prof dalam hal ini? Saya rasa kita
baru sedar tentang konsep kesejahteraan ini beberapa tahun yang lalu, ya, yang dikembangkan oleh beberapa orang, termasuk Profesor Zul sendiri. Jadi kita harus beri peluang kepada ilmuwan kita untuk mengkaji dan menulis buku tentang konsep ini. Tapi saya nak balikkan kepada perbincangan kita tentang bahawa sastra lain tak punya watak begini. Ya, saya pernah bawa perbincangan ke Hawaii. Mereka menyebutkan tak ada sastra lain begini. Kalau kita pergi ke Yunani, kalau Hercules itu kuat, ya, sangat kuat. Begitu juga Samson, Odysseus, pandai belayar. Hamlet, ini seorang intelektual, selalu berfikir dan tidak terus-menerus bertindak. Sri Rama, dia handsome saja dan mendapat isteri yang baik, ada kuasa dan mengalahkan Rawana. Ya. Tapi Hang Tuah menggabungkan kemampuannya untuk mengalahkan musuhnya. Tapi sementara itu ada mulutnya yang manis, bahasa yang bagus, pemikirannya yang matang. Ya, ada lagi di sini yang disebut tentang Hang Tuah ni, selain bijaksana. Jadi banyak sekali unsur-unsurnya, dan saya rasa kalau kita nak cari manusia yang sejahtera, dalam definisi kita, kita kena balik ke karya-karya lama. Dan tak ada karya yang lebih dapat melihat jiwa orang Melayu atau falsafah Melayu seperti hikayat Hang Tuah ini. Kerana budi perketi yang disebut lagi. Dan bahasanya pun terlalu baik. Sekali diulang. Banyak kali diulang. Bahasanya terlalu baik. Budi pekerti yang yang dapat dicontohi. Maaf, saya kumpul ini kerana saya rasa sangat baik untuk disampaikan. Dan ada pula syair yang ditulis, ya, tentang unsur-unsur ini. Ada sedikit cerita romantis juga di sini, tapi tidak sampai lebih daripada itu, hanya cerita saja Hang Tuah dengan Tun Teja. Dan Tun Teja sangat tertarik pada Hang Tuah kerana rupanya dan juga budi bahasanya, dan dia benar-benar jatuh cinta dengan Hang Tuah. Prof, dia mencari saya, cabaran saya adalah setiap kali saya berdepan dengan tokoh ilmuwan seperti Prof ni, soalan-soalan yang menyusul tu dia macam beranak pinak, bro. Banyak yang ditanyakan. Saya harus juga berlaku adil kepada Prof dalam ruang yang sangat terhad ini, ya. Kerana saya teringat kepada perdebatannya, kerana rujukan yang Prof bawakan hari ini adalah hikayat Hang Tuah. Sedangkan ada satu sisi lain yang membicarakan soal legitimasi kewujudan. Ya, dalam konteks sastra ini, apakah ia merupakan sesuatu yang direka atau punya asas sejarahnya. Jadi kalau apakah menanti bererti kalau kepada mereka yang pesimistik, yang mengatakan Hang Tuah dan segala teman-temannya itu sebenarnya adalah merupakan suatu watak yang direka untuk sekadar dicontohkan sebagai sebuah bahan sastra. Nanti kritiknya mengatakan bahawa kita menyandarkan contoh itu kepada watak yang belum dapat disandarkan kepada kebenaran. Bagaimana hujah balas Prof sebagai sastrawan negara kita depan dengan kritik sebelumnya? Yang sangat baik, yang sedang mengganggu ramai orang. Kita ada sebuah teks Melayu yang berjudul Sulalatus Salatin. Itulah karya sejarah kita yang menceritakan sejak awal kerajaan Melayu tertubuh hinggalah ke zaman Melaka. Tak ada karya lain yang menceritakan tentang riwayat bangsa kita seperti buku ini.
Di dalam buku itu, selain menyebut raja-raja yang tidak pula dipalsukan nama ataupun kehadiran mereka, ialah Hang Tuah. Hang Tuah disebut lebih daripada 120 kali. Lebih daripada 120 kali. Dan Hang Tuah yang diceritakan bukanlah Hang Tuah yang sempurna budi bahasanya, dan dia malah pernah menfitnah bendahara. Dan apabila dia sedar tentang fitnahnya itu, dia memohon maaf kepada bendahara. Tapi kejayaan lainnya membantu raja, membawa raja ke Majapahit dan lain-lain, semuanya ada. Jadi saya juga seperti orang lain tak terlalu percaya. Hanya sekarang ni saya nak katakan kita tak boleh harapkan bahawa orang Melayu, sarjana Melayu, sejarah Melayu berfikir dan menulis seperti orang putih. Mereka menulis pada kurun ke-10 sampai ke-15. Caranya berlainan, lebih banyak oral. Tapi kalau disebut 120 kali, saya kira bukanlah sesuatu yang ingin dibohongi kepada ramai. Ataupun ciptaan imajinasi. Walaupun begitu, kita mesti pisahkan di antara Sulalatus Salatin yang pernah ditulis sebagai sejarah Melayu juga dengan Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ini karya sangat luar biasa. Imajinasi yang luar biasa dan sudut pandangan dunia yang sangat luas. Yang tak ada pada karya lain yang saya tahulah. Saya nak fikir Jepun, Genji Monogatari dan beberapa lain. Tak ada. Dia Genji itu seorang putera yang sangat lawa dan banyak orang jatuh tahu kan ya. Saya tak kenal dia. Jatuh cinta dengan banyak wanita dan begitu juga wanita terhadapnya. Hang Tuah tidak begitu ya. Sangat luas. Jadi bagaimana gitu? Saya percaya bahawa Sulalatus Salatin ini cukup benar. Tidak 100% mungkin, tapi cukup benar. Dan setelah itu, sekarang ini saya mentranskripsi teks itu, tapi sekitar 10 tahun yang lalu saya menterjemahnya dalam bahasa Inggeris. Dan saya pergi ke Pulau Singket. Pulau Singket di kampung Sungai Duyung. Di Pulau Singket di selatan Singapura, pulau yang kecil. Dan orang sana masih mempercayai bahawa Hang Tuah datang dari suku orang laut Sekanak. Sekanak. Ya. Jadi agak tepat. Dan agak tepat mencerita dalam Hikayat Hang Tuah bahawa dia bermain-main di laut, ya, mungkin di utara Pulau Singket itu, tak jauh dari Singapura. Kalau misalnya dia datang dari Melaka, wah ini sangat jauh ini. 300 kilometer. Untuk anak-anak mungkin tak ada daya. Tapi walaupun saya percaya bahawa Hang Tuah ada sukunya, ada bangsanya dan ada bahasanya. Mereka menggunakan bahasa Melayu dialek Sekanak. Dan suku Sekanak itu masih ada di sana. Dan saya dengar juga dibawa oleh Sultan Johor ke selatan Johor untuk diberikan tempat kerana mereka agak miskin. Dan Hang Tuah berpindah ke Bentan kerana mereka sangat miskin juga. Kerana itu saya sangat menghargai sembang-sembang yang walaupun secara maya begini, Prof, banyak sekali bahan-bahan baru yang saya bayangkan sinaps di dalam otak saya ni banyak segi. Kalau dia bercahaya, Prof, barangkali berpinar dahi saya sekarang ni berkelip-kelip maklumat-maklumat baru ni. Kerana kita bercakap hari ini soal sejahtera dan Prof merujuk kepada Hikayat Hang Tuah.
dan juga tadi menyebut soal Sulalat dan Salatin. Ini adalah merupakan antara karya agung dunia kita. Namun dalam konteks penulisan, kita juga tahu bahawa banyak tulisan manuskrip kita, bahkan ini merupakan peluang yang sangat berharga. Saya dipahamkan Prof lah orangnya sewaktu mana manuskrip Melayu yang banyak berada di tanah penjajah kita dahulu dirompak daripada khazanah ilmu kita. Prof lah orangnya yang memilih. Namun disebabkan oleh keterbatasan dananya, kita harus memilih yang tertentu. Saya boleh bayangkan kalau kesemua manuskrip yang dirompak daripada khazanah ilmu kita itu dapat kita bawa pulang, yang hari ini kabarnya dijual kalau ingin dibeli, nilainya ratusan juta pound. Saya bayangkan suluhan-suluhan baru, perspektif-perspektif baru yang pastinya memerlukan kecerdasan dan wibawa seumpama Prof juga untuk mencerdaskan kami. Ini hanya kita bicarakan soal khazanah yang masih sempat kita miliki dan kita telaah. Tetapi ada lagi manuskrip lain yang telah dibawa dan tak sempat untuk kita melihatnya. Ini keemasan bagi saya kesempatan bersama Prof membincangkan tentang ini. Ada 20,000 manuskrip sekarang. Ya, dalam bahasa Melayu. Di berpuluh buah perpustakaan di dunia. Dan kalau boleh saya sebut apa kata kawan pustakawan saya di Leiden. Dia kata kebanyakan manuskrip itu dihadiahkan oleh orang besar kita kepada orang besar penjajah. Kedua, banyak diminta salin. Raffles misalnya banyak minta disalin manuskrip Melayu. Ya, begitu juga orang-orang Belanda di Jakarta dan di pusat-pusat lain. Kerana manuskrip Melayu ini mungkin yang paling beredar. Ada banyak manuskrip Jawa tentu saja. Tapi oleh kerana bahasa Melayu sudah menjadi bahasa senusantara, maka manuskrip Melayu lah menjadi pilihan. Dan itulah bahasa yang digunakan penjajah untuk menemui dan juga menguasai kita. Kata teman saya, namanya Dr. Roger Toll, betul atau tidak? Dia kata kami merompak hanya 5%. 5%. Tak tahulah apa. Saya rasa mungkin besar sikit jumlahnya. Tapi baik juga kita sebutkan bahawa banyak mereka dan mereka bawa pulang apa yang disalinnya. Dan dalam satu hal, gimana ya nak kata, baik juga mereka simpan. Kalau ya, kadang-kadang kita tak begitu pandai simpan. Ada sekarang ni cerita Negara Kertagama, karya besar Jawa yang dipulangkan oleh Belanda kerana masalah beginilah. Dia dituduh merompak dan lain-lain. Mereka pulangkan dan kurang dijaga. Kurang dijaga. Jadi ini sangat menyedihkan. Tapi saya sendiri suka bahawa kita ada salinan. Ini tak mustahil. Kita boleh menggajikan seorang guru lama yang pandai Jawanya menyalin semua ini. Ya, dah lama saya cadangkan hal itu. Dan kita akan ada teks dia. Kerana tradisi kita ialah bila buku itu sudah lusuh, dakwatnya sudah memakan kertas, disalin balik. Jadi mungkin susah nak dapat balik yang lain ini. Kerana juga misalnya ada seorang pegawai Inggeris, dia mengumpul manuskrip Melayu dan dia serahkan kepada SOS misalnya sebelum dia meninggal. Jadi nak bawa balik susah juga. Ini sudah jadi hak SOS. Tapi kita boleh berkawan baik dengan SOS atau dengan KITLB yang pernah kita cadangkan, tukar. Kadang-kadang kita ada 5 ikat hang tuah. Dia tak ada ikat hang tuah. Dia ada 3 Sulalatul Saltik, kita tukar. Selain tentu saja menyalin balik. Dan sekarang ini
banyak sekali manuskrip sudah dapat dibaca online. Saya ingat semua manuskrip Melayu dari Harvard boleh dibaca online. Dari British Library sedang diusahakan supaya sebanyak mungkin dapat online. Begitu juga di SOAS. Jadi untunglah kita sekarang ini dapat membaca ini. Tapi kalau boleh pegang manuskrip ini, misalnya ni kayak Hang Tuah misalnya yang ditranskripsikan oleh Balai Pusaka di Indonesia dengan huruf Jawinya juga sangat baik sekali. Tapi di dunia sekarang ini banyak yang mungkin dan harapnya dengan minat terhadap Jawi dewasa ini, maka kita juga tergerak untuk menulisnya, mencantikkan hurufnya dan juga menjadikan seni terkini untuk bangsa Malaysia. Dengan itu kita tak payah terlalu sedih bahawa kebanyakan daripada manuskrip kita ada di luar negara. Prof, kerana kita bermula bercakap soal sejahtera dalam konteks sastra dan yang sempat di sepanjang perbincangan ini Prof memberikan suluhan spesifik kepada dua naskah yang besar pun sepintas lalu, Hikayat Hang Tuah dan juga Sulalatus Salatun. Kerana saya gambarkan tadi ada ribuan lagi, Prof sendiri menyebut 20,000 lagi manuskrip. Di situ walaupun Prof menyebut dua saja, sudah ada 12-13 ciri-ciri sejahtera yang boleh kita ungkit dan kita ungkapkan. Namun kita juga secara berbanding ada sahaja sesetengah tamadun bangsa itu mereka tidak ada tradisi menulis dan mereka hanya ada tradisi oral, bercerita, mewariskan cerita itu berdasarkan cerita rakyat. Sebaliknya kita ada juga tradisi sebenarnya kita yang sifatnya oral, dan ini kita bercakap soal sastra Melayu dan drama yang ditulis, yang diungkapkan. Dan menariknya apabila Prof mengatakan Prof juga tidaklah menerima Sulalatus Salatun itu sebagai sesuatu yang 100%-nya nyata dan benar. Mungkin ada elemen-elemen legendary, elemen-elemen yang ditokok tambah. Tetapi fungsi sastra itu, kerana ada bangsa yang tidak ada tradisi menulis. Viking misalnya, mereka tidak ada tradisi menulis. Tapi kita ada tradisi menulis itu. Fungsi sastra itu di dalam meletakkan nilai, kalau sekarang mungkin disebut moral, soal etika. Kerana hari ini kita melihat bagaimana sejahtera itu diungkapkan dalam pelbagai dimensi. Ketokohan, kehidupan, kesejahteraan alam sekitar. Bagaimana Prof lihat fungsi sastra itu untuk meletakkan suri teladan kepada bangsa ketika itu dan sikap kita hari ini sebagai pewaris nilai dan budaya itu dengan penafsiran-penafsiran moden yang pelbagai yang setengahnya saya lihat agak simplistik dengan hanya memakaikan tanjak dan keris, namun tidak pula mempunyai sandaran kepada alasan ilmiah mengapa ia dilakukan sedemikian. Kedudukan sastra di dalam meletakkan nilai dan contoh kepada bangsa. Terima kasih Saudara Said, dan ini suatu persoalan yang sangat penting dan sebenarnya bermula dari sastra lisan lagi. Karya-karya lisan kita dicipta untuk anak-anak, untuk orang dewasa dan malah orang tua-tua juga, untuk menyampaikan pendapat tentang cara hidup yang baik, perilaku yang baik, nilai-nilai yang baik, dan sebahagian besarnya berunsurkan moral atau etika. Kerana dulu tidak ada TV dan juga tidak ada Netflix dan tidak ada filem. Sastra lah yang menjadi saluran pengajaran, pendidikan ini, dan begitu banyak cerita yang dicipta untuk mengajar anak-anak kecil melalui pantun, melalui syair dan juga cerita-cerita pendek, cerita kancil dan lain-lain. Tentu saja
bukan tentang binatang. Yang diceritakan itu ialah tentang manusia, cara manusia, dan bandingan mereka binatang-binatang ini dengan sifat-sifat manusia juga. Jadi pada sastra diberikan tugas yang sangat besar oleh datuk nenek kita dari dulu lagi. Selalu disebut dalam syair supaya ada manfaat yang dibawa oleh syair itu. Dan pada dalam Sulalatus Salatin dikatakan supaya diingati oleh anak cucu kita. Diingati bukan saja sebagai fakta, tapi sebagai makna moral dan makna kebijaksanaan cara hidup. Itulah yang saya lihat. Dan sekarang ini pun sastra Melayu sangat mementingkan nilai moral itu. Walaupun sedang menipis dengan penulis-penulis sekarang ini, tapi kalau tak ada itu sering dipandang sepi oleh pembaca-pembaca sekarang. Betul tak Syed? Ya, betul. Ya. Ia perlu terus dipolemikkan. Ya. Prof, kalau boleh saya perpanjangkan sedikit lagi, Prof. Saya rasa ini ruang yang sangat keemasan untuk saya mencungkil hikmah fikiran Prof. Kerana kita bercakap soal sejahtera dan antara sosok yang diangkat untuk dijadikan contoh dalam sastra, tadi Prof menyatakan adalah Hang Tuah. Saya yakin dalam sastra Melayu juga ada tokoh-tokoh lain. Namun apabila kita meletakkan sorotannya kepada Hang Tuah, polemik yang hari ini mudah saja diterjemah atau ditafsirkan secara politikal adalah pertembungan Hang Tuah dan Hang Jebat itu. Apabila Hang Tuah itu diberikan gambaran bahawa seorang yang terlalu lurus, ya, sementara Jebat itu pula memberikan reaksi terhadap kezaliman yang diberikan kepada kekandanya Hang Tuah. Bagaimana kita boleh menyantuni dan memurnikan kefahaman ini? Kerana Jebat itu dianggap sebagai orang yang cuba menegakkan keadilan. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah ini. Ya, dalam konteks nilai murni, kesejahteraan, sastra dan sosok yang kita berikan sorotan ini, Hang Tuah itu kita sebut. Tetapi hari ini saya lihat polemik dalam generasi muda pula, mereka mengatakan yang harus kita tokohkan adalah Jebat itu kerana dia menyanggah kebobrokan raja. Jadi bagaimana kita boleh menyantuni ini dalam kita meletakkan contoh berdasarkan konteks sastra yang kita ada? Terima kasih. Itu soal yang sangat penting pula untuk dijawab. Pertamanya, hikayat Hang Tuah sudah tidak menjadi bacaan di sekolah. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan kerana bangsa-bangsa besar selalu membesarkan karya-karya besarnya. Saya misalnya di sekolah sejak darjah 6 kena baca Shakespeare. Lepas tu naik ke tingkatan 3 baca Shakespeare sekali lagi. Tingkatan 5 terus baca Shakespeare. Dan bila saya masuki sastra Inggeris tentu sajalah. Tapi kita tak tempatkan hikayat Hang Tuah di mana-mana pun. Jadi untuk dipikirkan oleh pegawai-pegawai pendidikan kita, guru-guru kita, supaya hal ini dapat dibaiki. Satu. Dan selalu saya bertemu orang-orang dan bertanyakan tentang Hang Tuah. Ya, dia kata saya tahu cerita Hang Tuah tu. Saya tanya, Pak Cik ni dengar cerita Hang Tuah di mana? Oh, filem Piramli, kata dia. Filem Piramli. Yang ditulis oleh Mubin Shepherd kalau tak salah saya, yang diromantiskan hubungan di antara Hang Tuah dengan Tun Teja yang tak ada dalam buku sama sekali, ya. Dan perlawanan diberikan suatu aspek yang sangat tajam perbedaannya di antara Hang Tuah dengan Hang Jebat. Saya tak mau memenangkan Hang Tuah
kerana saya berfikir bahawa jiwa orang Melayu ini ialah dua-dua belah. Hang Tuah pun ada, Hang Jebat pun ada. Itulah orang Melayu. Dan saya juga jarang menangis. Okey. Tapi sewaktu saya membaca bahawa Hang Tuah, Hang Jebat setelah melepaskan balutnya dan darah bersembur-sembur, datang ke rumah Hang Tuah meminta nasi. Lepas tu ditanya apa lagi yang dia nak, dia minta air. Dan setelah itu kepalanya diletak di atas ribaan Hang Tuah dan dikata pada Hang Tuah kemungkinan akan lahir anaknya dengan seorang dayang di istana. Kalau anak lelaki lah yang dilahirkan, tolong Hang Tuah ambil dan jaganya. Kalau perempuan, dibenarkan ibunya terus ya menjaga anak itu. Jadi bukan cerita hitam putih. Ya. Ya, bukan hitam putih. Dan saya rasa Hang Tuah itu datang dengan satu tugasan. Dia ditugas untuk menghilangkan arang, contengan di muka raja. Maknanya raja sudah dimalukan oleh, dan dia ini pendukung satu sistem nilai, iaitu nilai feudal yang meletakkan raja di atas sekali. Dan Hang Tuah telah melawan sistem ini. Jadi mereka bertembung dari dua sudut dan maka Hang Jebat dikalahkan. Saya bersetuju dengan Hang Jebat, ya, bahawa dia melawan itu. Tapi itulah takdir bangsa kita, ya, yang memperjuangkan itu kadang-kadang kalah. Dan yang menang itu bukan dia melompat-lompat menang. Dia juga sedih bahawa kawannya, dan saya ingat dalam dirinya ada rasa kesal juga walaupun tak disebut. Dan dia tidak menikam Hang Tuah itu seperti hendak menghancurkan Hang Tuah. Ditikam sekali itu. Ya, sekali kan? Ya. Sekali saja. Dan itulah yang dibuatnya. Dan walaupun dia dianggap menipu kan, menipu, mencuri, menikam sewaktu Hang Jebat terlekat kerisnya di dinding, tapi masih ada ruang perbincangan, bukan hitam putih, ya, bukan hitam putih. Dan mungkin pengarang itu juga ingin menyatakan inilah jiwa bangsa kita, terbelah dua, ada yang melawan dan ada juga yang menurut. Dan akhirnya inilah kita. Dan sambung sikit lagi, orang hanya membaca bahagian Hang Tuah menikam Hang Jebat dan Hang Jebat mati. Hang Tuah ini biasanya dalam manuskrip ditulis dalam 2 jilid. 1 jilid sampai kematian Hang Jebat, 1 jilid lagi yang besar waktu Hang Tuah diminta Sultan pergi ke China, ke India, Sri Lanka, ke Mesir dan ke Rom. Dan bila dia sampai di sana, dia membawa nama Melayu, nama Melaka yang sangat indah kerana caranya yang manis, mulutnya yang manis juga, perkataannya juga manis. Maka dia disukai, disayangi oleh sultan-sultan dan raja-raja di tempat-tempat dia begini. Dan di akhirnya dia juga menyertai sultannya untuk menghadapi hari-hari tuanya, termasuk mengorek liang lahat dan masuk ke dalamnya supaya dia dapat tahu apa yang berlaku waktu kita mati, waktu kita meninggal, sampai begitu, ya. Tapi kedua-dua bab ini harus dibaca. Kalau tidak,
kita digantung pada adegan bahawa Hang Tuah ni kejam membunuh kawannya. Tapi Hang Tuah lebih besar dari itu. Mungkin sedikit dia bersalah, tapi dia lebih besar dari itu. Dia pandai bahasa tadi, dia jumpa Nabi Khidir, dia jumpa orang besar di Rome, iaitu Konstantinopel atau Istanbul sekarang ini. Dan lukisan tentang Istanbul juga cukup menarik. Tapi walaupun ada faktanya dalam Sulalatus Salatin, ada imajinasi dan ada fiksi cerekanya dalam Hikayat Hang Tuah. Setiapnya ada jenisnya pada saya. Saya kira kupasan yang ini harus diteliti oleh generasi muda. Sementara mereka mencari tokoh-tokoh wirawan yang boleh mereka contohi. Tentu saja mereka yang mempunyai laras pemikiran Islamik akan pantas mengatakan Rasulullah. Tetapi mereka yang mempunyai semangat kemelayuan yang tinggi ingin saja melihat contoh-contoh di dalam dunia Melayu. Dan apa yang saya kira Prof berikan pada sesi Dialog Sejahtera kali ini merupakan sesuatu yang pada hemat saya sangat segar, dan ini khazanah yang generasi muda harus dengar, fahami, teliti. Kerana isyaratnya adalah hidup itu bukan soal pilihan hitam atau putih, tetapi pilihan yang diberikan kepada kita, yang datang kepada kita itu dalam rona kelabu. Dia ada kelabu gelap, kelabu cerah, jadi di antara itu Prof ya. Menarik sekali Prof. Saya tak mau memperpanjangkan kerana itu akan meragut keluar essence daripada berbicara ini yang sudah cukup syarat sekali pada hemat saya. Kalau tidak saya nak menyimpul ya. Saya ni ini iklan sikit. Okay. Saya baru selesai mentranskripsi dan mengkaji Hikayat Hang Tuah yang terawal. Okay. Jadi yang lain itu agak lebih muda. Jadi kita patut mencari yang lebih awal, ya, lebih asli. Satu. Kedua, saya baru terbitkan buku yang berjudul Seeking Hang Tuah. Dalam bahasa Inggeris, esei-esei yang menceritakan tentang nilai-nilainya, pengembaraannya dan lain-lain. Dan sedang dicetak sekarang ini di USM ialah Hang Tuah di Lautan Cerita. Juga tentang Hang Tuah. Nanti kalau ada waktu minta orang muda kita tengok-tengoklah. Tapi tengok Hikayat Hang Tuah. Itu yang paling penting sekali. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Prof, kalau kami bertandang nanti kita ulas dan rakam ulasan terhadap semua naskah judul baru yang Prof tulis itu, saya kira kalau diizinkan ingin saja kami sesinya bersama dengan Prof. Boleh ya? Kami datang bertandang masa-masa lapang Prof. Datang ke rumah saya di Kajang. Sila. Dipersilakan. Lebih dalam terhadap naskah yang sedang dan yang sudah siap. Baik juga. Kita mempunyai versi ya, betul. Kerana kita mempunyai versi yang agak muda. Dan inilah yang menyebabkan perbalahan di antara sarjana sekarang ini. Ya, Eja Tuah, Eja Tuha dan lain-lain. Dalam manuskrip dia tak ada masalah ini. Ya, terima kasih. Pertembungan di antara muda dan tua, kaum muda, kaum tua itu merupakan sunatullah. Sentiasa saja ada imbal balasnya. Jadi menarik sekali. Prof, terima kasih sekali lagi kerana kesempatan bersama di dalam Dialog Sejahtera. Saya kira ini banyak sekali bahan hikmah suri teladan yang boleh kita cungkil. Meskipun asalnya kita hanya bercakap soal kesejahteraan dan cuba mencari imbalannya di dalam konteks sastra, dan nampaknya kita mendapat lebih daripada sekadar itu. Terima kasih banyak bagi pihak Dialog Sejahtera kepada kesempatan yang juga. Terima kasih banyak Saudara Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih.